Yang saya hormati penolong kanan tingkatan 6 SMK Kudat, Puan Delila binti Ahmad. Barisan Pensyarah tingkatan 6 SMK Kudat. Barisan penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, dan seterusnya anak-anak pelajar yang dikasihi. Syukur Alhamdulillah pada petang ini kita berjaya mengumpulkan pelajar-pelajar daripada 6 atas dan 6 bawah dalam perhimpunan pertama. Okay, saya ingat ini sejarah lah bagi pusat tingkatan 6 kerana dapat mengumpulkan sekaligus pada petang ini. Ada beberapa perkara yang saya ingin sampaikan pada petang ini sebenarnya. Kalau dikatakan amanat, amanatlah. Tetapi sebelum itu, saya dengan sukacitanya lah mempersilakan Puan Delila sebagai penolong kanan tingkatan 6 lah untuk memberi kata-kata aluankah ataupun pesanankah, atau mana tahu ada lagi perkara-perkara yang pelajar-pelajar tingkatan 6 yang perlu tahu, saya persilakanlah. Biarlah pengetua itu dia punya ending. Okey, jadi saya mempersilakan Puan Delila. Terima kasih Tuan Pengetua. Assalamualaikum dan selamat petang. Yang berusaha Tuan Pengetua, barisan guru-guru tingkatan 6 dan juga para pelajar tingkatan 6 semester 2 dan juga semester 1 bagi tahun 2021. Cuma satu perkara sahaja yang saya perlu ingatkan. Minggu ini sedang berlangsung peperiksaan percubaan semester 2 untuk peringkat percubaan setara yang akan berlangsung bermula kemarin lagi sehinggalah hari Jumaat. Jadi diingatkan sekali lagi kepada semua pelajar, terutama sekali untuk pelajar-pelajar semester 2, dapat menghadirkan diri, wajib untuk mengikuti peperiksaan ini sebab ini adalah peperiksaan setara dan perbandingan markah ataupun keputusan akan dibuat untuk peringkat daerah Kudat. Soalan-soalan telah digubal oleh guru-guru tingkatan 6 daerah Kudat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Del. Dengan makluman itu saya harap pelajar maklum dan saya tidak mahu ada dengar lagi pelajar tidak hadir. Pelajar terpaksa dipanggil, dicari, dikorek. Mungkin bertapuk di dalam lubang, terpaksa dikorek lubang itu sampai jumpa kamu. Jangan. Okey. Sebab tingkatan 6 ini adalah satu platform terakhir kamu untuk meneruskan kamu punya further study di Menara Gading. Okey. Ada beberapa perkara yang saya ingin maklumkan kepada pelajar tingkatan 6. Okey. Selepas makluman ini saya ingin mendapatkan respon daripada pelajar-pelajar tentang beberapa perkara. Sebab respon pelajar-pelajar ini penting saya ambil kira untuk saya perincikan, untuk saya ambil kira dan dibawa ke atas ke pengetahuan PPD dan JPN. What should we do? Apa yang patut kita buat untuk pelajar-pelajar bagi memperbaiki lagi kita punya proses pembelajaran dalam era pandemik PDPR ini. Okey. Jadi perkara yang pertama, saya ingat tarikh peperiksaan SEM 2 itu tidak berubah. Begitu dengan ulangan ya, saya ingat tidak berubah. Cuma yang pelajar perlu tahu, sesi 2021 untuk SEM semester 2 sekarang ini akan berakhir pada Februari tahun 2022. Jadi kalau kita tengok dia punya
garis masa itu lebih kurang juga kamu ini seperti sesi 2020. Maknanya examnya itu bulan 3 untuk SEM 3. Begitu juga dengan ulangan itu. Okey. Perkara yang kedua, untuk seperti mana yang kita tahu, Sabah ini masih dalam fasa kedua. Okey, pelan pemulihan COVID-19. Kalau kita masih dalam fasa kedua, maknanya 3 Oktober akan datang, sekolah akan dibuka untuk 6 atas saja. Okey, tingkatan 6 2, SEM 1 itu masih lagi PDPR. Tetapi jika proses pemvaksinan yang dibuat di negeri Sabah ini berjalan lancar, okey, dan peratus penduduk dewasa itu mencapai 80% telah divaksin, kita akan beralih kepada fasa 3. Kalau fasa 3 Oktober nanti, pelajar-pelajar yang memulakan PDPC secara bersemuka adalah tingkatan 6 atas dan di tingkatan 5. Okey. Itu yang kita harapkan ya. Dan kalau fasa 4 itu akan diikuti oleh tingkatan-tingkatan lain termasuk 6 rendah. Okey. Jadi pelajar-pelajar sila maklum tentang pengumuman tadi dan sentiasa mengikuti perkembangan tentang perjumpaan di sekolah itu, okey, dari semasa ke semasa. Dan saya pesan kepada pelajar, jangan terlalu cepat menerima berita yang kurang pasti. Pastikan berita yang kita terima itu adalah sahih. Kita selalu dengar ungkapan, tidak pasti jangan kongsi. Dan apa yang pelajar-pelajar perlu ambil kira ialah pengumuman yang dibuat oleh TV1, okey, oleh RTM, okey, dan juga media-media rasmi kerajaan seperti TV3. Dan begitu juga dengan Facebook rasmi bagi MKN dan juga pengumuman SMS MKN untuk semua pelanggan yang mempunyai akaun prepaid ataupun postpaid telefon. Okey. Lain daripada itu, okey, tapis dulu. Terutamanya di Facebook. Banyak betul berita yang tidak sahih. Okey. Jadi kalau tidak sahih, tidak pasti jangan kongsilah. Hari ini kita mendengar berita tentang seorang perempuan di Kedah, kalau tidak saya, umur 46 tahun, dia kena denda RM12,000 ataupun 6 bulan penjara kerana menyebarkan berita palsu melalui WhatsApp yang menyebabkan kerisauan di kalangan rakyat jelata. Didapati bersalah. Okey. Jadi dia kena denda 12,000-nya. Tidak pasal-pasal kita kena denda. Jadi jangan kamu mengongsi benda-benda yang tidak pasti. Okey. Boleh faham itu ya? Lepas itu pengumuman yang ketiga, kalau negeri Sabah itu masih dalam fasa kedua pelan pemulihan COVID-19,
pelajar bersekolah dari rumah. Asrama belum dibenarkan untuk dibuka. Tapi kalau dalam seminggu dua ini Sabah itu beralih kepada fasa ketiga, maka asrama SMK Kudat akan dibuka dan semua pelajar wajib tinggal di asrama. Okey, ini telah dipersetujui dan ini yang diarahkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah. Okey, Datuk Dr. Mistrin Radin telah mengarahkan jika Sabah itu masuk dalam fasa ketiga dalam pelan pemulihan COVID-19 kebangsaan, okey, pelajar tingkatan 6 okey, wajib tinggal di asrama. Okey, kecuali pelajar aliran sains. Kecuali pelajar aliran sains. Itu yang telah dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tertinggi SMK Kudat pula. Arahan asal itu semua pelajar STPM wajib. Jadi saya harap semua pelajar dapat menyahut ini, okey, mau tidak mau pelajar terpaksa tinggal di asrama. Okey, tentang asrama, dia punya prasarana, dia punya kemudahan. Sekarang kita dalam proses membaik pulih dan meningkatkan kemudahan di asrama. Jadi pelajar kena bersedia dari segi emosi, okey, dan kena bersedia dari segi fizikal, dari segi mental. Tinggal di asrama. Saya berpendapat dan sangat bersetuju dengan cadangan yang diberikan, yang diutarakan oleh pengarah JPN ini kerana memandangkan era PDPR itu sudah terlalu panjang, okey, dan kita tidak tahu bila lagi dia punya ending ini. Jadi kalau ada peluang untuk tinggal di asrama, saya ingat dia amat munasabah dan amat bermakna kepada kita semua. Okey. Yang pertama, mengapa perlu tinggal di asrama? Yang pertama, pelajar akan dapat dikumpul di asrama sebarang kelas tambahan daripada pagi, petang, malam kita boleh buat di asrama. Okey. Dan tidak perlu lagi kita mengarahkan pelajar dari rumah datang pergi asrama. Tidak perlu sebab kita sudah tinggal di asrama semua. Okay. Yang kedua, sebarang penundaan kerja sebelum ini, terutamanya kerja kursus, okay, kita boleh pantau dari semasa ke semasa. Yang ketiga, guru akan lebih cakna, lebih prihatin kepada pelajar dan boleh bersilih ganti memantau pelajar tingkatan 6 di asrama. Okay, itu adalah sebab-sebab mengapa saya menyokong sangat penempatan tingkatan 6 itu tinggal di asrama. Jadi itu perkara yang keempat. Okay, perkara yang seterusnya berkaitan dengan pembukaan asrama untuk pelajar tingkatan 6. Kalau ada ibu bapa tidak setuju dengan penempatan ini, okey, kita minta ibu bapa itu akan mengemukakan surat tunjuk sebab
mengapa anaknya tidak perlu tinggal di asrama. Okey? Dan kita akan nilai dari semasa ke semasa surat tunjuk sebab itu. Okey? Kita mengambil kira penempatan pelajar di asrama ini untuk semua tingkatan 6 supaya kita akan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh JPN, KPM, KKM dan MKN dari semasa ke semasa. Setakat ini arahan JPN ialah apabila pelajar itu tinggal di asrama dan mereka pergi ke sekolah, tidak perlu lagi ada pengasingan pelajar di peringkat sekolah. Kalau ada pelajar tinggal di luar dan ada yang tinggal di asrama, apa yang berlaku ialah apabila datang ke pergi sekolah, kelas untuk pelajar yang tinggal di asrama mesti diasingkan dengan pelajar yang tinggal di rumah, yang tidak tinggal di asrama. Tidak boleh jumpa, tidak boleh bercakap, tidak boleh berkumpul. Itu setakat ini itu arahan dia. Jadi, kalaulah semua pelajar tinggal di asrama, kita pergi sekolah pun tidak ada masalah, tidak ada pengasingan. Dan guru mengajar pun senang. Satu orang guru saja. Untuk bagi setiap subjek, bagi setiap kelas pada satu-satu masa. Kalau tidak, okey, katakan 6 atas 1, 30 orang, 20 di asrama, 10 di rumah. Apabila sampai di sekolah, 20 orang itu akan diajar oleh guru yang berlainan dan 10 orang yang tinggal di luar itu pun terpaksa diajar oleh guru yang berlainan. Jadi, kamu nampak ya, dia adalah satu beban kepada pihak sekolah kalau kamu tidak mengikut arahan tinggal di asrama itu. Boleh faham semua ya? Boleh faham ke pelajar-pelajar? Cuba semua dengar suara pelajar-pelajar. Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi terima kasih kepada semua pelajar yang memberi respon. Perkara seterusnya saya ingin sentuh ialah dalam zaman pandemik COVID-19 ini, saya mendapat laporan daripada guru-guru tingkatan 6. Okey. Terdapat segelintir pelajar yang dalam istilah kita bilang keras kepala untuk hadir secara online. Malah ada guru terpaksa PM pelajar tersebut, telefon lagi dia punya orang tua, penjaganya, okey. Kalau ini berlaku pada pelajar tingkatan 6, saya ingat kita menghadapi satu masalah yang amat besar. Sepatutnya pelajar-pelajar tingkatan 6 ini, kalau ikut pakar psikologi dalam pengurusan pendidikan yang namanya Bandura, tingkatan 6 ini, pelajar tingkatan 6 ini sepatutnya berada pada satu era pembelajaran dewasa yang dipanggil self-regulated learner, iaitu pelajar terarah kendiri. Maksudnya itu, pelajar-pelajar ini kan tidak perlu sudah dipaksa. Tidak perlu lagi diarahkan apa yang patut dia buat dari semasa ke semasa. Cukup satu kali saja. Okey, pada tahap pembelajaran dewasa yang diutarakan oleh Bandura ini, sepatutnya guru ataupun cara kamu itu hanya
sebagai facilitator, penunjuk cara. Sebarang kerja adalah usaha pelajar itu sendiri. Bukannya guru itu terpaksa mencari pelajar, korek dia dari mana, ke mana dia. Kesian dengan guru-guru ya. Okey, banyak lagi kerja guru-guru yang terpaksa diberi perhatian dalam meningkatkan tahap penguasaan akademik pelajar-pelajar tingkatan 6 itu. Terutamanya apabila kita berhadapan dengan kerja kursus. Okay, jadi saya harap ya, pelajar-pelajar tingkatan 6 SMK Kudat itu adalah seperti mana yang telah diutarakan oleh Bandura itu. Mereka adalah terdiri daripada pelajar-pelajar yang kita panggil self-regulated learner. Okey, kalau ada kerja, ada kelas, dia hadir. Kelas pukul 8, dia hadir 7.50 sudah ada berada di dalam talian. Okay. Itu sepatutnya yang kita mau. Okey, kalau ada kerja, kalau dia punya due date itu hari ini kita ada 7 September, kalau due date-nya itu 15 September, sekurang-kurangnya 3 hari sebelum 15 September itu 12 September, 13 September, kerja itu sudah siap. Itu yang kita mau. Self-regulated learner itu ada di dalam diri pelajar. Saya tidak mau dengar lagi lah pelajar yang bermasalah. Okey. Jadi kalau ada pelajar-pelajar yang tidak dapat hadir secara online disebabkan oleh beberapa faktor, terutamanya tidak ada peranti, line internet lambat, line internet itu bukan lambat, tidak ada disebabkan oleh kredit internet itu habis. Sila maklumkan dari semasa ke semasa kepada guru. Jadi saya minta pula guru-guru ya, guru-guru kalau ada pelajar-pelajar yang keinginannya terlalu tinggi untuk ikut PDPR tetapi tersekat ataupun dibatasi oleh kemampuan keuangan dari segi kredit telefon apa semua, sila maklumkan pengetua lah. Saya akan usahakan cari mana-mana duit dari sekolah ini untuk disalurkan kepada pelajar-pelajar seperti begini. Okey, tetapi saya mengharapkan ya, pelajar-pelajar usaha sendiri dulu. Kalau betul-betul sudah tidak ada tak usaha, barulah bagi tahu ibu guru-guru. Okey, saya tidak mau pula kita sampai ke satu tahap orang bilang pelajar itu terpaksa membuat kerja yang tidak betul disebabkan oleh keinginannya untuk datang ke kelas itu tinggi. Maksud cikgu mau datang kelas online tetapi tidak ada kredit. Mencuri duit ibu atau bapa untuk beli kredit telefon. Itu saya tidak mau. Okey, tidak payah curi. Minta izin saja kalau ibu atau bapa ataupun adik ataupun kakak ataupun abang. Kita minta izin. Okey. Saya ada dapat laporan daripada seorang ibu, anak dia bergaduh. Ada anak bergaduh sebab abangnya curi kredit telefon adiknya. Mamanya ini pergi top up untuk adik. Adik sudah kehabisan kredit. Okey, abangnya pergi ambil telefon adiknya, pergi transfer pergi telefonnya pula. Okey, rupanya bergaduh pasal abangnya ini kehabisan kredit habis oleh aktiviti main game. Okey, jadi adik yang sepatutnya ikut kelas PDPR tersekat disebabkan oleh aktiviti curi-mencuri itu. Okey, jadi saya minta lah ya, okey, pelajar-pelajar lebih alert, lebih utamakan kelas PDPR dalam zaman kita tidak datang, satu tempoh masa yang kita tidak dapat datang ke sekolah disebabkan oleh pandemik
COVID-19 itu. Okey. Jadi minta sangat ya. Minta tolong sangat pelajar-pelajar menjadi orang yang self-regulated learner. Okey. Saya tidak mahu saya juga ada dapat info guru-guru itu terpaksa bagi soalan. Lepas tu soalan itu dibagi skema jawapan, pelajar disuruh siap salin dan hafal. Itu saya tidak mahu begitu. Okey. Kalau itu masih berlaku di kalangan pelajar tingkatan 6, saya ingat kita ini menghadapi satu masalah yang sangat besar dalam membentuk pelajar-pelajar yang berketerampilan dan berdaya saing apabila habis belajar nanti. Okey, kita mahu pelajar-pelajar SMK Kudat kalau habis tingkatan 6 dapat keputusan yang bagus masuk universiti, mana-mana universiti, pelajar-pelajar SMK Kudat adalah pelajar-pelajar yang berdikari, pelajar-pelajar yang berdaya saing, pelajar-pelajar yang boleh menampilkan boleh membuat keterampilan dari segi kepimpinan, dari segi akhlak. Okey, itu yang kita mahu sebenarnya. Kita tidak mahu pelajar ambil tingkatan 6 ini disebabkan oleh paksaan ibu bapa, disebabkan tidak ada sudah pilihan, habis sudah. So, keluar sudah keputusan UPU, kamu tidak ada lagi tawaran mana-mana. Kita tidak mahu. Okey. Sepatutnya tingkatan 6 itu adalah satu platform yang paling cantik, yang paling ideal untuk kamu meneruskan kamu punya pengajian ke Menara Gading. Okey. Jadi saya harap proses PDPR selepas ini akan mendapat kerjasama daripada semua pelajar. Tidak mahu lagi saya mendengar rintihan ataupun laporan daripada guru-guru pelajar ini tidak datang kerana ini. Sudahlah itu. Okey. Tak payahlah kita mau fikir kepentingan diri kamu yang sementara itu. Terutamanya pelajar lelaki lah. Saya ingat pelajar perempuan pun ada yang orang bilang ketagihan game dia itu terlalu tinggi. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau itu berlaku, okey, siang jadi malam maknanya itu waktu kamu tidur, padahal waktu PDPR kita adalah waktu siang. Sebab itulah ada berlaku ketidakhadiran yang tinggi di kalangan pelajar lelaki semasa PDPR. Okey, jadi saya harap exam percubaan setara ini yang tengah berlangsung sekarang ini, pelajar-pelajar dapat memberi tumpuan, memberi perhatian, memberi komitmen, jawab betul-betul. Okey, supaya markah yang kamu peroleh itu betul-betul menggambarkan apa yang kamu ada. Walaupun orang bilang peperiksaan secara online ini boleh meniru open book text orang bilang. Okey, tetapi cubalah sedaya upaya kamu untuk menjawab dengan jujur. Okey. Jadi apabila kita cakap pasal jujur, okey, kita kena ingat satu perkara, okey, apa yang kita buat, kita ini diperhatikan. Okey, sudah menjadi isu sekarang ini, siapa divaksin, okey, siapa divaksin, adalah orang yang yang anti vaksin ini, kononnya akan diisi chip. Chip yang boleh mengesan kita di mana-mana. Okey. Ini satu pembohongan yang sedang berleluasa disebarkan oleh satu golongan yang kita panggil anti vaksin. Okey, saya cakap sikit
pasal anti vaksin. Dan saya mengharap semua pelajar yang hadir di sini ini sudah bervaksin semua. Kalau tidak, mulai hari ini atau besok, pergi berbaris di Dewan Tun Mustafa sana, masyarakat yang umur lebih 18 tahun boleh pemvaksinan sekarang adalah secara terbuka. Okey, terbuka. Tak payah temu janji, tak payah tunggu My Sejahtera suruh datang baru datang, tak payah. Kamu datang saja, bawa telefon kamu, tunjuk kamu punya My Sejahtera, kamu divaksin. Okey. Balik kepada cerita vaksin tadi, sekumpulan manusia yang anti vaksin ini. Okey. Kalau dikira, okey, di muka bumi ini berapa juta doktor perubatan. Berjuta dia punya jumlah. Tetapi anti vaksin ini dia hanya sekumpulan doktor. Okey? Dan untuk pengetahuan kamu yang selalu viral di dalam WhatsApp itu, dalam Facebook, sekumpulan anti vaksin yang ada title doktor yang 12 orang itu, memang diorang itu anti vaksin. Dan perlu tahu daripada 12 orang ini, hanya 2 orang saja adalah doktor perubatan. Yang lain itu doktor falsafah, entah macam apa-apa saja. Jadi siapa diorang itu mau judge vaksin itu sebagai satu yang sia-sia. Okey? Jadi cuba pikirkan secara logik akal. Okey? Kita ditakutkan oleh sekumpulan anti vaksin yang 12 orang berbanding dengan pengabal perubatan, doktor perubatan yang lebih berjuta dia punya jumlah di muka bumi ini. Okey? Jadi cuba hilangkan tanggapan negatif terhadap vaksin itu. Sekarang kita ni kena berusaha untuk tidak dijangkiti oleh virus ini. Okey? COVID-19 ini. Okey? Pagi tadi saya dikabarkan saya punya jiran meninggal. Okey? Laki bini, lakinya sudah meninggal, bininya tengah kritikal disebabkan oleh COVID-19. Mereka ini manusia yang belum sempat divaksin. Okey, saya punya housemate sekarang orang Tawau, dia punya orang kampung 11 orang meninggal dunia terdiri daripada orang yang belum kena vaksin. Jadi memanglah orang bilang ajal itu di tangan Tuhan, tetapi kita berusaha untuk mengelak daripada jangkitan itu adalah kita mesti bervaksin. Okey. Jadi arahan yang terbaru sekarang ini ialah daripada KPM, Kementerian Pelajaran, guru-guru yang belum divaksin tidak boleh mengajar pelajar. Pelajar-pelajar yang belum kena vaksin pun tidak boleh datang sekolah untuk tingkatan 6 sahaja. Sebab dia adalah lebih daripada 18 tahun. Jadi cikgu mau tanya ini, adakah pelajar yang belum kena vaksin ini? Coba mengaku siap kamu, jangan tak payah kamu tak payah kamu takut-takut. Adakah pelajar yang belum kena vaksin? Okey, Roziman dia angkat tangan. Ada lagi angkat tangan? Ada lagi angkat tangan? Atira? Belum. Sadi? Nah, saya cikgu mau kasih tahu sekarang ini. Mulai minggu lepas. Okey, mulai hari Khamis lepas. Mulai hari Khamis lepas ya, di Kudat ini, datang saya pergi Dewan Tun Mustafa, umur kamu 18 tahun ke atas, terus kena vaksin pada hari itu juga. Open. Okey, open sudah sekarang ini. Jadi saya mengharapkan semua pelajar, okey, tingkatan 6, okey, SEM 1 ataupun SEM 2 dapat menyahut okey, seruan kerajaan dalam kempen vaksin, program vaksin kebangsaan ini. Okey. Jadi kita mengharap ya semua pelajar-pelajar, saya menyeru okey kepada semua pelajar untuk datang ke Dewan Tun Mustafa Kudat
untuk divaksin. Jadi tidak ada alasan sudah kamu ini tidak datang vaksin ini. Okey? Okey. Ada ramai ini yang angkat tangan ini. Yang tidak datang vaksin ini. Okey? Jadi saya menyerulah pelajar, janganlah kamu fikir vaksin itu agenda apa ini? Illuminati apa semua itu, janganlah. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang menakut-nakutkan manusia. Ada banyak perkara dalam Facebook ini. Kalau divaksin mungkin jadi zombie, narayang, macamlah kita menengok itu menengok filem. Okey, movie. Korea, bos. Ya, movie yang apa jadi zombie itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita tawakal sama Tuhan lah. Ini kita punya kerja ini adalah kita berserah sama Tuhan, kita berusaha. Salah satu usaha kita untuk mengelak daripada jangkitan COVID-19 adalah kita bervaksin. Jadi untuk pengetahuan semua, siapa yang pernah kena COVID-19 positif, itu adalah vaksin yang paling asli, original punya vaksin. Okey. Jadi siapa yang pernah COVID, pernah positif itu dan dia pulih secara semula jadi, kalau ikut pakar doktor itu adalah vaksin ataupun dos yang paling original. Jadi kita vaksinlah dos 1 ke dos 2, kasih lengkap kita punya vaksin itu supaya kita ada pertahanan. Jadi secara biologinya, secara sainsnya macam mana vaksin itu berfungsi itu saya tidak perlulah cerita di sini, panjang ceritanya sebenarnya. Okey, jadi kita minta, saya menyuruh lagi sekali semua pelajar. Guru tidak ada masalah, semua guru SMK Kudat sudah bervaksin. 2 orang saya belum, disebabkan 2 ini mengandung, tidak boleh disuntik vaksin. Daripada itu semua kena vaksin sudah. Jadi jangan kamu risau. Guru-guru SMK Kudat ini guru-guru yang prihatin, guru-guru yang hebat, guru-guru yang alert tentang kerja diorang. Semua guru, pensyarah-pensyarah tingkatan 6 termasuk Puan Delila sudah bervaksin. Okey. Jadi pelajar-pelajar jangan risau tentang guru-guru. Guru-guru kita ini guru-guru yang hebat, komited dan amat prihatin kepada anak-anak pelajar. Kalau tidaklah sampai satu tahap semua guru itu buka dia punya handphone menerima pertanyaan sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Saya dengar ada itu. Okey, janganlah kamu heret guru kamu itu sampai pukul 1 pagi, 2 pagi, janganlah. Kamu kena hormat, guru itu juga ada masa privasi dia bersama keluarga, bersama dengan adik-beradik, bersama dengan orang tua dia. Jadi jangan ganggu. Okey, saya sudah pesan kepada guru-guru masa untuk PDPR bersama pelajar kalau extend pun setakat 10 malam. Jadi saya minta ya guru pelajar-pelajar hormati ini. Sebab guru-guru ini juga macam juga ibu bapa kamu, dorang ada anak, ada bini, ada suami yang perlu mereka privacy time dorang perlu dihormati. Jadi kalau sampai pukul 10 malam itu pun dikacau, bukan juga istilah kacau, masih lagi engage dengan guru. Saya ingat kalau boleh hentikanlah buat sementara ini. Biarlah setakat 10 malam itu kalau kamu mau buat pertanyaan mungkin pukul 1 pagi baru ada idea mau tanya tidak apalah. Tetapi setakat message guru itu, jangan kamu call, cikgu apa jawapannya, jangan. Tunggulah nanti besok paginya kalau gurunya itu bangun, nanti dijawab itu. Ya, faham semua pelajar, hormatilah guru kamu itu seperti mana kamu menghormati ibu bapa kamu yang ada masanya dia perlu privacy time untuk dia punya pasangan, untuk dia punya anak, untuk dia punya orang tua. Okey. Jadi saya amat mengharapkanlah kepada pelajar-pelajar ambil perhatian perkara ini. Okey. Saya ingat itu sahaja pesanan-pesanan kata-kata daripada pengetua dan sebelum itu, sebelum saya mengundurkan diri ada
pengumuman penting lah saya ingat kepada pelajar-pelajar, apabila kita dibenarkan bersemuka nanti, untuk pengetahuan semua pelajar, blok B dan D itu kita sudah isytiharkan sebagai blok pusat tingkat atas ya, tingkat bawah tidak. Tingkat bawah blok B itu makmal, tingkat bawah blok D itu untuk buku teks, untuk unit disiplin, untuk UBK. Tetapi untuk tingkat atas, blok B dan D kita sudah isytiharkan sebagai pusat tingkatan 6 SMK Kudat. Bilik guru pensyarah-pensyarah tingkatan 6 kita tengah renovate sekarang ini di bilik tayangan itu. Okey, tengah buat sekarang ini. Okey, jadi itu yang saya mau omongin. Yang kedua, kita akan buat perhimpunan bulanan ini, bulanan dari semasa ke semasa. Kalau tidak boleh diadakan di sekolah, kita buat secara online begini. Okey, buat secara online begini. Dan dalam perhimpunan ini saya akan minta penolong tingkatan 6 untuk mengatur dia punya tentatif untuk setiap perhimpunan itu. Okey, maknanya dari pukul 2, pukul 2.10 ada apa, 2.10 hingga 2.30 ada apa, kita buat tentatif supaya pengisian perhimpunan bulanan tingkatan 6 itu lebih bermakna. Okey, dan saya minta juga waktu perhimpunan itu guru-guru tingkatan 6 akan memilih seorang atau 2 orang atau 3 orang untuk membuat presentation tentang sesuatu perkara, sama ada pengucapan umum ataupun ada projek-projek dorang yang boleh diketengahkan, boleh dipersembahkan, kerja khusus dorang yang terbaik mungkin dipresent di dalam kita punya perhimpunan ini. Ini sebagai menghargai karya pelajar-pelajar. Mungkin ada pertandingan untuk aktiviti kokem yang perlu ditonton oleh pelajar-pelajar lain dan guru-guru lain, juga boleh dipersembahkan waktu perhimpunan tingkatan 6 ini. Okey, perhimpunan bulanan. Jadi ini perhimpunan pertama kita bulan November. Kita akan berjumpa lagi minggu pertama bulan Oktober. Okey, bulan Oktober. Okey, jadi perhimpunan kita itu secara online ya. Kita tidak boleh sudah mengadakan perhimpunan secara bersemuka setakat ini. Okey. Dan saya amat mengharapkan pelajar-pelajar dapat memberi komitmen yang tinggi terhadap kelas PDPR. Yang pertama, yang kedua, pelajar-pelajar dapat memberi kerjasama dalam pelaksanaan peperiksaan percubaan setara. Okey. Jadi setakat itu sahaja daripada saya, Pengetua SMK Kudat, Cikgu Muhammad Menjadilul. Saya memohon maaf jika sepanjang pengendalian ataupun ucapan saya ini menyinggung perasaan anak-anak pelajar ataupun guru-guru. Saya memohon maaf. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau ada kelemahan itu adalah kelemahan saya sebagai insan biasa, okey, yang tidak lari daripada melakukan kesilapan. Okey, itu saja daripada saya. Kalau tidak ada, kalau saya beri ruang kepada guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah tingkatan 6 kalau ada pengumuman daripada konselor kah, daripada penolong-penolong tingkatan penolong-penolong kanan kah, kalau ada mau disampaikan, sampaikan. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Assalamualaikum. Tuan Pengetua, penolong kanan tingkatan 6, kaunselor, seterusnya para guru tingkatan 6 dan para murid tingkatan 6 sekalian lah. Saya ambil kesempatan ni untuk maklumkan tentang ada 3 lagi penama tingkatan 6, iaitu Muhammad Amirul, Siti Aisyah dan Saharaini.
yang belum lagi berkesempatan lah untuk mengambil peranti mereka ini. Sekiranya mereka sudah berada di daerah Kudat, bolehlah segerakan untuk ambil peranti supaya dapat join sebarang PDPR online lah. Cuma kita juga ingin minta respon lah kan, harap-harap pelajar yang kita dapat bantuan peranti hari itu sudah memunculkan diri lah di dalam PDPR online. Lebih kurang 22 orang pelajar lah. Tolak yang 3 ni lah yang belum dapat ini. Harapnya mereka sudah memberi kerjasama lah untuk online dalam sebarang PDPR online lah bersama dengan guru. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih PKM. Okey, perhimpunan ini direkodkan, jadi saya minta link untuk perhimpunan ini diapungkan di grup kelas grup kelas tingkatan 6 supaya pelajar-pelajar yang tidak hadir pada petang ini dapat tengok dia punya rakaman. Jadi itu sahaja, kita tangguhkan perhimpunan ini ke minggu pertama bulan Oktober 2021. Sekian, wabillahi. Ya. Cikgu. Sorry cikgu. Okay, sorry mencela. Di sini saya nak minta pelajar, okay, terdapat 8 lagi pelajar yang belum membuat pembayaran untuk peperiksaan MUAT ya. Sila buat sebab tarikh tutup untuk sesi 3 itu pada 12 September. 12 September. Ada 8 orang lagi cikgu. Untuk 6T1, 6T2 sudah selesai. Yang 8 orang ni dari 6T3 dengan 6T4 itu. Bila dia punya due bayaran 12, itu? 12 September. 12 September. Lepas 12 September kalau ada yang belum bayar, bagi namanya biar saya hubungi dia punya ibu bapa. Tidak boleh sudah tu cikgu sebab due-nya tu memang dari tarik MPM. Tarik 12 MPM ya? Okey. 10 hari bulan itu kalau ada pelajar yang belum bayar, bagi namanya. Saya mau kejar orangnya sendiri. Okey cikgu, boleh. Okey. Jadi minta perhatian kepada semua pelajar, yang 8 orang tadi kan? Iya cikgu, 8 orang lagi. 8 orang. Ya, saya bagi tempo sampai 10 hari bulan. Kalau 10 hari bulan tidak ada, biar saya yang kejar sendiri. Oke, kalau tidak ada apa-apa, terima kasih kerana hadir untuk semua dalam perhimpunan pada petang ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.